Oke, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi Jago. Jadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi, macam mana cuti kamu minggu lalu? Kan raya kan minggu lalu. Jadi, best ke raya? Boleh lah Jago. Best juga lah. Balik kampung. Disebutkan raya tu kan, mesti kamu akan dapat ampau kan. Jadi, hari ini saya akan tunjukkan kamu satu gambar dan kamu tengok daripada gambar ni apa yang kamu nampak. Nampak shopping, online shopping dengan shopping di mall Jago. Okey, betul apa yang Azli cakap tu betul. Yang mana yang cikgu tunjuk ni gambarnya shopping semua. Tapi yang lebih tepatnya cikgu ingin ajar pada hari ini ialah pengurusan pembelajaran secara beretika. Okey, ini hari unit 10 lah. Cikgu akan ajar kamu tentang pengurusan pembelajaran secara beretika. Kan cikgu cakap tadi kamu mesti dapat ampau. Jadi dapat ampau tu kamu beli apa dengan ampau tu? Simpan Jago. Iya ke simpan, takkan makan. Cikgu tu pun pernah jadi budak. Dapat ampau juga, pergi beli mercun, pergi beli makanan. Simpan tu tiada, jarang. Tapi mungkin sekarang budak pun pandai menyimpan saudara kan. Jadi cikgu pun belum dah berapa tahu sangat tahu dah macam mana sekarang. Jadi cikgu akan mulakan lagi kelas ini dengan konsep. Apa konsep pengurusan pembelajaran secara beretika, yang mana setiap orang memerlukan duit untuk membeli sesuatu bagi kegunaan harian. Jadi berbelanja ni dalam tujuan untuk kita jalan beli barang ataupun beli barang dapur lah. Macam contoh cikgu kan sudah kahwin. Jadi cikgu ni kan setiap bulan isteri cikgu lah pergi beli barang dapur semua. Jadi itu untuk kegunaan. Cikgu ni bukan jenis yang suka beli barang-barang yang mewah. Macam necktie, baju cikgu semua ni semuanya dari bandar. Tiada dari kedai. Cikgu kan jenis yang gitu. Cikgu jenis yang beli yang murah-murah. Dia pun duit tu cukup tapi cikgu beli yang murah. Dan tetap saya teruskan lagi, akan tetapi ia mestilah secara beretika. Macam cikgu cakap lah, kita membeli barang tapi kita jangan beli suka-suka. Contohnya bila kita masuk pasar area tu kan, contoh kita mau beli apa ya kan, beras sama telur. Tiba-tiba keluar dari pasar area tu, beras, telur, kicap, gula semua, baju, TV, Xbox, kipas semua dalam troli tu. Jadi plan sudah betul, plan kamu sudah plan, tapi bila keluar tu lain pula. Orang bilang cakap tidak serupa bikin. Itu patah Melayu lah. Okay. Cikgu akan mulakan pembelajaran dengan cara pengurusan pembelajaran secara beretika. Yang pertama sekali, menentukan kedudukan duit. Ini paling penting sekali. Macam cikgu cakap, cikgu ni kan dia pun ada duit, cukup lah cikgu untuk bulan-bulan semua kan. Tapi baju pun cikgu nak beli mahal-mahal. Cikgu beli yang murah-murah ya, yang dari bandar, RM3, RM2, RM5, total RM10. Total RM10. Jadi dia sangat penting sebelum kamu mula pergi membeli barang tu kan, kamu pergi shopping mall tu ataupun kamu beli barang yang kamu mau lah, kamu mesti tentukan tu duit kamu ni cukup kan. Kamu buka dulu dompet tu gini, tengok kupu-kupu ke ataupun duit kertas di sana. Kadang-kadang kita ni mau beli itu, mau beli ini, aku mau beli ini lah, aku mau beli yang itu lah. Sekali tengok buka duit tinggal RM2. Beli item pun tiada baki je lah. Jadi menentukan kedudukan ni sangat penting supaya nanti kita tidak macam berhutang. Susah lah kadang-kadang. Cikgu tengok sekarang kan, orang sekarang kan suka beli barang tak tengok duit. Lagi dia time Shopee, macam asal 7766 kan, ada kan dari promosi Shopee, sap dia tekan, hilang. Tekan dia suka hati. Last ujung bulan makan Maggi belah 2. Itu pun Maggi sebelah tu simpan untuk malam. Yang satu lagi belah pagi tu, yang sebelah lagi tu makan untuk pagi. Jadi disebabkan diorang tak tentukan, diorang tak tengok kedudukan duit diorang, tapi diorang suka-suka ya shopping. Jadi sampai lupa daratan, terlalu syok so, beli tu beli ni, sekalinya duit habis. Okey, yang kedua pula membuat anggaran pembelanjaan. Ini sangat penting juga. Dia macam lebih kurang menentukan kedudukan. Tetapi sudah kamu tentukan kedudukan tu, kamu kena buat anggaran pembelanjaan. Okey, contoh setiap bulan kamu, cikgu bagi gambaran lah, kamu ni seorang suami. Jadi setiap bulan tu kamu perlu anggar berapa belanja dapur kamu. Contoh 200, jadi asal gaji kamu akan simpan lah 200 ataupun yang lebih sikit lah untuk beli barang dapur, sebab itu memang kegunaan kita harian. Jadi yang baki tu kamu boleh lah beli sikit-sikit untuk kamu, macam seperti baju lah, barang kamu punya perawatan muka ke semua. Itu kalau kamu pakai, kalau tidak pakai jangan beli. Itu membazir nama dia.
Jadi pentinglah kamu buat anggaran tu biar senang. Dia nak kacau duit kamu time gaji. Jadi time gaji tu kamu tahu sama surat tolak. Okey, gaji ni aku akan tolak barang dapur, sewa rumah, bayar kereta. Jadi baki duit tu tinggal dalam 1,000. Jadi dalam 1,000 ni aku buat simpanan 500 untuk isteri aku dan 500 lagi untuk emergency. Di situ sangat penting lah kamu nampakkan daripada mau belanja secara baik ni, kamu nampak susunan duit kamu di mana. Kamu tahu duit kamu habis di mana, bukannya tiba-tiba ya hilang duit. Kamu buka duit aku ke mana, hilang. Rupanya kamu beli itu ini, tak buat anggaran langsung. Suka hati ya ambil barang tu, beli sebaliknya habis, hutang lagi. Itulah Melayu, hutangnya. Okey, yang ketiga pula penggunaan pembayaran tunai, debit dan kredit. Okey, tunai seperti kamu tahu lah kan, cash kan, faham kan? Cash. Dan debit ni macam kamu guna kad, dan kredit ni pun guna kad, cuma beza debit dan kredit ni. Kredit ni dia hutang, debit ni dia kad tu ada isi. Contoh kad tu kamu isi dalam 150. Jadi kamu boleh guna 150 saja dalam tu. Habis lagi jangan dipaksa. Nanti tit bunyi lagi mesin tu. Jadi yang kredit ni pula dia ni berhutang. Ini cikgu kurang syorkan lah juga. Sebab cikgu ada peristiwa lah kawan cikgu. Dia ni nampak macam kaya, rupanya dia pakai kredit. Kredit ni dia hutang. Kamu swipe ya kad bank tu, sup. Masuk kedai, bos mau beli ni. Kad, sup kamu swipe. Jadi tanpa kita sedar, terlalu syok berhutang. Jadi kita pun tak tahu berapa kita pakai je. Sebab tak payah pakai duit. Swipe ya kad, suka-suka. Jadi yang keempat pula, disiplinkan diri. Ini paling penting lah, disiplinkan diri. Ini sering terjadi sama isteri cikgu lah. Nama cikgu siapa? Dulu mula-mula asal mau pergi Watson atau Guardian. Biasalah perempuan kan, faham lah perempuan pergi Guardian, Watson tu. Kononnya dia cakap dengan cikgu, dia mau beli foundation apa benda, cikgu pun kurang tahu. Tetapi bila keluar foundation kan satu ya, bila keluar 2 bakul, dia cakap, saya tak boleh lah bang tengok harga mudah-mudah promosi. Cakap mau beli satu, cikgu cakap itulah penting disiplinkan diri. Kita perlu setkan mental kita atau setkan pemikiran kita. Kita masuk kedai itu mau beli apa. Macam cikgu, kalau cikgu masuk kedai, contoh cikgu mau beli seluar, cikgu akan fikir seluar ya. Cikgu nak akan beli lain-lain kecuali minuman je lah. Cikgu hauskan, cikgu ni kuat minum, bukan kuat minum yang mabuk, tapi kuat minum haus. Yang kelima pula, tidak mudah terpengaruh. Ini dengan iklan-iklan lah. Ini selalu di online shopping, iklan-iklan yang murah. Tekanlah iPhone 12 ni murah, tekan dan menang. Kalau gitu jangan. Ataupun soalnya macam kita was-was lah, kita nampak harga dekat laman web ni murah betul. Kalau ikut betul kita tahu barang ni mahal. Tapi dalam laman web tu dia murah, jadi dia menimbulkan keraguan. Yang terakhir sekali, cara pengurusan pembelanjaan secara beretika, iaitu dokumentasikan pembelanjaan. Ini lepas kita beli barang dapur atau benda beli apa yang kita beli, kita simpan di sini. Kita tengok berapa yang kita keluarkan duit. Lebih kepada barang dapur lah, kita tengok keluaran. Bulan ni aku habis dalam 300. Jadi bulan depan ni kamu ada rujukan so kamu ada simpan di situ. Kenapa lebih pula bulan ni lebih pula 400, bulan lalu 300. Sekali kamu tengok ada perbezaan dari segi barangan yang kamu beli. Harga mungkin naik ataupun kamu ada ambil barang yang lebih. Okey, setakat ni boleh faham tak yang cikgu cakap? Boleh cikgu. Okey, seterusnya kepentingan pembelanjaan secara beretika. Okey, kepentingan yang pertama, menjamin masa depan. Ini kita tidak berhutang lah dengan mana-mana bank ataupun along. Kalau bank okey sikit. Bukannya okey sikit. Kalau along pun lagi memasalah. Along kita tahulah kalau dong sudah minta tagih hutang cara kerasan tu, dong saya pakai surat kan. Suka dorang. Jadi yang kedua pula, mengelakkan pembaziran. Ini macam kamu beli banyak barang tapi kamu tak pakai langsung. Kamu suka beli sekadar hiasan ya. Kebanyakan selalunya makanan dan juga macam baju-baju, mestilah baju-baju je pembaziran kan. Sebab kita pakai juga kan. Ya, betul cikgu. Jadi dia mungkin di dalam segi barang kosmetik ataupun makanan. Okay. Yang ketiga pula, menjadi rujukan. Ini macam saya cakap tadi, dokumentasi kan. Jadi kita tahu sudah berapa pembelanjaan kita sebulan, kita tengok harga barang ni berapa, kita tahu dah sudah. Jadi kita tidak over budget apabila nanti kita
membeli. Okay, mengelakkan diri ditipu. Ini maksudnya macam scammer lah. Sekarang kan banyak penjual yang scammer. Tidak semestinya dalam online, tapi di depan dunia nyata pun ada scam. Ya. Okay, yang ke-5 pula, mengurangi beban hutang. Nah, ini penting. Ini jauh kaitan dengan kad kredit tu. Kalau boleh, kita gunakanlah tunai ataupun debit sekurang-kurangnya. So, kalau kita kredit kan, kita suka sap Habis. Ubus, maafkan juga. Ubus tu dalam bahasa itu bangsa kawan cikgu, habis, mengurangkan beban hutang. Kalau kredit ni susah, gunakan kredit ni. Macam kawan cikgu lah sekarang. Sekarang dia guna cash ya. Dulu asal macam telefon baru datang jumpa cikgu gini gila. Dia pusing kan, dia senampak jenama. Rupanya dia gunakan kredit. Dia tanpa disedari dia menghutang. Dia syok pakai barang tu, tapi dia hutang. Ya, setakat ni boleh faham kan? Boleh faham cikgu. Yakin. Okey. Kita teruskan kepada kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika. Ini kesan kalau kita tidak belanja secara beretika lah, yang kita boros selalu kan. Okey. Yang pertama sekali kepada diri. Kepada diri ni, Coba Azli baca apa kepada diri. Yang pertama beban hutang cikgu. Yang kedua menghadapi masalah keuangan. Yang ketiga disenarai hitam ataupun muflis. Okey, betul. Kepada diri ni pertama sekali kita beban hutang lah. Dan semestinya kita guna kredit hutang, tapi kalau kita guna cash pun kita tetap berhutang. Kalau kita pinjam dengan bank ataupun along, kadang Melayu kan, mau kaya berhutang. Itulah istilah yang cikgu sudah nampak ataupun yang kita nampak lah dalam dunia betul. Dia bukan sekadar kata-kata tetapi kenyataan. Yang kedua pula menghadapi masalah keuangan. Ini sebutkan boros lah. Sebabkan dorang tak tentukan apa dorang mau beli suka-suka ya. Last hujung bulan tiada duit, pinjam. Sama tu makan pun makan Maggi. Bukan lagi belah dua, minta Maggi kawan. Itu lagi teruk. Kalau belah dua okey, bagi sendiri. Kalau minta sama kawan pun dah cukup makan, kita lagi minta, habis. Selesai itu barang. Okey. Disenarai hitamkan ini maksudnya kita pinjam dari bank lah. Apabila kita tidak dapat lunaskan dengan bank, maka bank akan senarai hitamkan nama kita daripada buat pinjaman lagi. Jadi kita mau loan rumah susah, loan kereta susah. Kalau loan rumah sama kereta ni okey, tetapi kebanyakan orang kita ni dia loan duit dengan bank ni untuk kegunaan poya-poya, betul, sendiri. Okay, yang kedua pula kepada negara, inflasi meningkat yang mana permintaan kita tinggi tapi barang kurang. Sebab kita terlalu banyak orang membeli suka-suka beli ya apa-apa, tetapi barang tu tidak cukup di negara kita. Jadi berlakunya inflasi. Yang kedua pula kadar penghutang semakin tinggi. Ini macam cikgu cakap lah, ramai orang menuduh kaya ataupun nampak senang orang penghutang, jadi negara makin banyak rakyat yang berhutang. Ini akan menjelaskan image kita sebagai masyarakat negara lah juga. Sebab cara kita bercakap, kita ni mampu bekerja tapi kita sibuk mau menghutang. Sebab kita mau kemewahan tapi tidak mau usaha. Ramai orang begitulah, orang mau senang tapi dia mau ambil jalan yang mudah. Tetapi jalan yang mudah itu tidak semestinya menyenangkan. Okay, yang ketiga pula barang import semakin meningkat. Ini sebab kita suka beli shopping barang dari luar negara. Jadi import tu semakin banyak. Jadi barangan lokal kita tidak yang beli. Jadi kita sepanjang rakyat Malaysia nak support Lokal. betul, Barang lokal. Yang keempat pula pembaziran barang. Pembaziran barang ni kita beli barang yang banyak yang tidak berguna-guna ya. Suka-suka kita beli tapi kita tidak gunakan. Jadi itu berlakunya pembaziran bukan setakat di makanan tetapi di barang juga. Kesan yang ketiga daripada segi aspek keluarga, yang mana hubungan keluarga semakin renggang. Ini seperti biasalah, kita ada hutang bergaduh dengan keluarga. Keluarga kita pun dikacau oleh alung dah. Menjejaskan perbelanjaan yang lain. Maksudnya kita mengharapkan keluarga kita untuk bantu lagi kita untuk beli barang dapur semua tu. Jadi mereka pun ada kehidupan orang sendiri. Tambah lagi kita menyusahkan, jadi akan menyusahkan juga, meningkatkan kadar pembelanjaan yang tidak sepatutnya. Ini macam dia cakap,
menjelaskan pembelajaran yang lain, kita mengharapkan orang beli barang dapur kita juga. Sepatutnya orang tidak beli, tapi disebabkan kita berhutang dan terpaksa beli. Oke, yang keempat, yang terakhir, masyarakat menaikkan masyarakat pengutang. Ini macam dia cakap lah, mau nampak kaya berhutang, mau nampak susah jangan hutang. Itu senang saya. Meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya. Ini maksudnya banyak pembelian kita berlaku, banyak transaksi uang, pertukaran duit ataupun tukar beli barang. Tetapi barang itu semua orang tidak pakai pun, hanya sekadar untuk menunjuk juga. Macam kebanyakan lah cikgu nampak tu lah telefon. Selalunya kita yang guna satu telefon ataupun dua, maksimum lah dua untuk orang yang bekerja. Mungkin dia sibuk satu dengan pekerjaan, satu untuk senang. Tetapi ada macam remaja sekarang ni, dia sampai dua atau tiga. Buat apa telefon banyak-banyak? Jadi satu sekali cukup, sebab dia memang telefon ni sama ya fungsinya semua. Jadi buat apa mau lebih? Kalau untuk pekerja atau bisnismen, kita faham lah, sebab dia tidak mau bercampur aduk dia punya urusan kerja dengan personal. Okey, yang terakhir sekali, meningkatkan pemiutang dengan tidak boleh sendiri. Maksudnya ramai along wujud. Ramai mau berhutang tapi tidak tahu di mana. Jadi along-along ni munculkan diri orang tanpa lesen. Orang bagi duit sama orang, dia penting kamu bayar, ada bunga. Ini masalah yang tidak berlesen ni sangat bermasalah, sebab apabila kita ditipu oleh along ni ataupun kita diikut, kita tidak boleh buat cuma laporan sebab dia tidak lesen juga. Lagipun along ni pun susah, bunga dia terlampau tinggi yang tidak logik, tidak masuk akal. Okey, jadi yang cikgu ajar tu semua faham lah kan? Faham cikgu. Ini daripada kesan, cara dan juga ketinggian. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada aktiviti. Jadi aktiviti ni cikgu ni simple lah. Disebabkan kamu seorang saja yang datang, jadi partnya kita akan buat lakonan ramai-ramai pula. Tetapi disebabkan kamu seorangnya, cikgu minta kamu buat olahan skrip yang situasinya yang bunyi Anda mendapatkan beasiswa daripada kerajaan untuk menyambung pelajaran. Dengan beasiswa tersebut, apakah yang Anda akan lakukan? Di sini cikgu mau tengok skrip kamu, macam mana kamu urus pembelajaran kamu dengan dapat beasiswa. Okey, cikgu bagi kamu masa dalam 5 minit untuk tulis skrip tu dan bacakan dengan cikgu. 5 minit tidak, okey. 5 minit sudah tamat. Jadi cikgu mau kamu bacakan skrip kamu di depan cikgu. Jadi cikgu akan nilai. Okey. Saya Okey. Jika saya dapat beasiswa daripada kerajaan, Okey. saya akan menyimpan sedikit uang untuk menyambung pelajaran. Betul. Dan sedikit uang untuk membeli barang keperluan seperti laptop untuk masa akan datang untuk belajar, untuk sambung di universiti, dan membeli pakaian untuk pergi ke kelas, dan membeli sedikit barang rumah untuk mengurangkan beban ibu bapa. Okey. Tindakan yang sangat baik. Cikgu pun boleh nampak kamu sana bila dapat beasiswa kamu beli laptop, waktu kamu beli pakaian, dan yang paling cikgu suka lah yang kamu akan beli barangan rumah sedikit untuk mengurangkan beban. Jadi itu sangat cikgu minati lah, sebab cikgu pun begitu, kebetulan begitu. Walaupun kita ada sedikit uang, tapi kita bagi kepada keluarga kita untuk mengurangkan beban mereka. Jadi untuk olahan skrip tu nanti habis kelas ni bagi dengan cikgu mau semak. Okey cikgu. Okey. Jadi sebenarnya aktiviti yang kedua ni kita akan buat lakonan. Tapi disebabkan kamu satu orang saja, jadi cikgu yang akan berlakon. Jadi dalam aktiviti ni cikgu namakan, kalau salah betulkan, kalau betul aplikasikan. Itu nama aktiviti pada hari ini. Jadi di sini cikgu akan bagi 4 situasi, dan semua situasi cikgu akan berlakon. Jadi kamu kena tengok sama ada tindakan cikgu tu betul ataupun salah. Kalau salah, kamu betulkan tindakan cikgu. Okey cikgu. Okey, situasi yang pertama, anda baru sahaja gaji dan menghabiskan gaji anda dengan membeli barang mewah. Okey, cikgu buat lakonan ya. Kamu perhatikan lah. Okey cikgu. Okey. Yes. Sudah gaji hari ni. Jadi hari ni aku rasa aku nak beli
Starbucks nak beli kasut mahal, Nike ada keluarkan kasut baru. Dan rasa aku mau beli rem kereta lagi. Banyak lagi ni aku nak beli. Nasib gaji hari ni dapat aku beli barang-barang yang mewah. Okay, itu lakonan daripada cikgu. Jadi kamu rasa tindakan cikgu itu betul ataupun salah? Salah cikgu. Jadi kalau yang betul macam mana? Simpan sedikit uang untuk ujung bulan cikgu. Okay, jawapan kamu betul, tapi cikgu ingin betulkan lagi yang mana sepatutnya kalau kamu sudah gaji, kalau cikgu sudah gaji kan cikgu sebagai pekerja, mungkin cikgu ini sudah berkahwin ataupun belum. Okay, kita ambil situasi cikgu sudah berkahwin lah. Cikgu Okay, simpan duit itu untuk barangan rumah, bayar bil api dan air, dengan bayar kereta kalau kereta masih bayar. Jadi menghabiskan duit dengan membeli barang mewah ni merupakan satu pengurusan pembelajaran secara yang tidak beretika lah. Situasi yang kedua, anda jarang beli barang keperluan dan kamu membuat rancangan jadual pembelian. Okey, ini maksudnya. Okey, ini situasi ni cikgu ni jarang beli barang dapur, soalnya isteri cikgu beli. Jadi cikgu akan lakukan lah, yang mana cikgu pergi beli barang dan buat jadual. Okey, cikgu lakukan, kamu tengok, perhatikan. Oke cikgu. Aduh, isteri aku tak dapat beli barang, paksa lah beli. Macam mana lah ni? Aku sudah lah tak pernah beli barang lagi. Sekejap, aku nak tanya isteri aku dan aku senaraikan barang yang apa yang aku perlu beli di pasar. Jadi, okey, ini saya akan perlu buat jadual lah supaya senang sikit. Sebab kalau saya yang pergi beli, saya pun bingung. Better saya buat jadual. Okey, itu lakonan daripada cikgu. Kamu rasa tindakan cikgu itu betul atau salah? Betul cikgu. Betul. Kenapa? Karena boleh berjimat cermat cikgu, tidak membazir. Betul. Disebabkan cikgu ni tidak pernah beli barang kan. Okey lah. Jadi cikgu perlu buat jadual supaya cikgu tidak lari daripada senarai yang perlu dibeli. Hanya yang keperluan, bukan kemahuan. Okey, yang ketiga pula anda berhutang dan keluarga anda terpaksa menanggung hutang kerana tidak mampu. Okey, ini di sini cikgu yang berhutang. Cikgu yang berhutang dan keluarga cikgu yang terpaksa menanggung. Okey, cikgu akan lakukan situasi dia lah. Di mana aku mau pinjam duit lagi ya? Dia pernah mampu bayar, keluarga aku ada bayar. Tak apa, aku pinjam dah. Biar keluarga aku yang uruskan. Jadi daripada lakonan cikgu tadi tu, tindakan cikgu tu betul ataupun salah? Salah cikgu. Kalau salah, apa yang betul? Cikgu tidak sepatutnya berhutang kerana menyusahkan keluarga cikgu sendiri. Betul. Maknanya cikgu tidak punya berhutang, ataupun kalau cikgu pun tidak duit, cikgu boleh pinjam dengan keluarga. Sebab keluarga kita kan paling terdekat. Sekurang-kurangnya kita tahulah, dan tahu pun kita macam mana. Daripada kita berhutang, itu menyusahkan diri lagi dan menyusahkan keluarga. Itu merupakan kesan lah daripada pengurusan pembelajaran yang tidak beretika. Okey, yang keempat, ini yang terakhir lah. Anda berhutang dan anda ada duit, tetapi anda sibuk pergi bercuti. Okey, di sini cikgu ada duit dan cikgu ada hutang, tapi cikgu tidak bayar hutang cikgu, cikgu sibuk pergi bercuti. Okey, cikgu akan lakukan lah. Kamu tengok betul atau salah. Okey, tak sabarnya esok nak balik pergi bercuti di Penang. Dapat duit bonus daripada bos, kita boleh pergi bercuti. Hutang nantilah, ada duit aku bayar balik lah hutang tu. Yang penting aku nak bercuti, nak riliskan stres dulu. Okey, itu merupakan lakonan cikgu. Jadi kamu rasa betul kan tindakan cikgu tu? Salah cikgu. Sepatutnya Cikgu sepatutnya selesaikan hutang dahulu. Jika ada lebih duit baru pergi bercuti cikgu. betul. Kalau cikgu ada hutang ataupun kamu ada hutang dan kamu ada duit, kamu sepatutnya bayar dahulu. Dan baru selebihnya, kalau ada lebih, baru kamu buat untuk kemauan kamu. Jadi kadang-kadang orang begitulah. Ada duit, ada hutang, tapi malas mau bayar hutang. Terus sibuk pergi bercuti, beli barang mewah. Terus bila kena tanya hutang mana? Aduh, hello, man, hutang bila nak bayar? Alah, tiada duit lah. Alasan tiada duit. Sedangkan minggu lalu nampak di Facebook nak pergi bercuti. Nampak di situlah kita punya, kita ni mau meminjam tapi malas mau bayar. Okey, itu
itu saja aktiviti pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi rumusan, cikgu ada 5 soalan. Jadi soalan ni senang ya, daripada word. Jadi kamu kena pilih lah soalan dia. Ini untuk aktiviti pengukuhan lah. Senang ya soalan dia tentang kesan, cara dan kepentingan. Okey, cikgu akan mulakan lah kuis pengukuhan ni. Kamu kena pilih kotak mana dan kamu kena pilih jawapannya. Okey, di sini ada kotak 1, 2, 3 dan 4. Jadi kamu pilih kotak yang ke berapa? Keempat, cikgu. Keempat. Okey. Apakah cara untuk mengurus pembelanjaan? A. Shopping online. B. Menahan diri daripada membeli barang yang tidak sepatutnya. C. Berhutang. D. Bergantung dengan ahli keluarga. B, cikgu. Jawapannya B. Betul. Kita seharusnya mengelakkan diri daripada membeli barang yang tidak sepatutnya. Okey. Kotak yang seterusnya, kamu pilih nombor berapa? Kedua, cikgu. Kedua. Okey, selain daripada dapat mengawal pembelanjaan, apakah kepentingan yang lain? A. Meningkatkan kadar import. B. Berlakunya inflasi. C. Mengelakkan pembaziran. D. Disenaraitamkan. C, cikgu. Okey, C jawapannya. Betul, C. Mengelakkan pembaziran. Sebab apabila kita mengawal pembelanjaan, jadi kita sekaligus kita dapat mengelakkan pembaziran sebab kita tidak beli barang yang tidak sepatutnya. Okey, nampaknya kelas pun mau habis sudah. Jadi cikgu terus fikir rumusan lah. Nanti soalan pengukuhan tu cikgu akan bagi dari WhatsApp. Jadi kamu boleh jawab lah. Jawab cikgu balik. Masa telah mencuburi kita lah. Okey, rumusan. Ini kata-kata daripada cikgu. Belanjalah mengikut kemampuan, bukanlah keinginan. Okey, rumusannya di sini. Kamu seharusnya belanja mengikut duit yang kamu ada, bukannya kamu ikut kemauan kamu. Yang kamu ini, aku iPhone 13, aku mau kereta, tapi duit kamu 200. Apa kamu beli? Jadi di sini cikgu ingin terapkan lagi. Kamu sebagai kamu sebagai student kan, kamu sepatutnya ada planning lah sudah. Kamu perlu berfikir nanti kamu sudah kerja, duit itu kamu buat untuk apa? Dan dari masa sekarang pun kamu start menabung. Dan dari start sekarang pun kamu mesti urus pembelajaran kamu. Sekarang cikgu pun nampak budak-budak sekarang lah, orang bilang budak-budak sih ya, yang sekarang kan. Terus sekarang jalan beli barang macam-macam. Misal jalan bawa bag daripada Gucci. Cikgu pun terkejut juga. Cikgu yang bekerja bawa plastik hitam dari Bandar, dorong dari Gucci. Di situ cikgu nampak dorong punya pengurusan pembelanjaan ni sangat tinggi. Mungkin orang kaya lah. Tapi kalau anak orang kaya pun, kita mesti belajar mengurus duit dengan baik, ataupun cara kita belanja dengan baik. Cikgu ni pun kadang-kadang barang paling mahal cikgu beli pun yang cikgu ingat lah, cikgu rasa kasut RM90. Itu adalah cikgu paling mahal beli. Setakat ni tiada lagi, melainkan telefon dan juga laptop lah. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh terapkan apa yang cikgu ajar pada hari ini. Dan cikgu berharap juga nanti minggu depan kamu exam. Ya, Jadi cikgu rasa tajuk ni akan masuk. Jadi kamu baca-baca juga tajuk ni. Dan sebelum itu, sebelum habis jangan senang dia habis. Jangan senang. Cikgu tahu tu dalam hati habis sudah. Yes, habis sudah. Tapi sebenarnya cikgu ada surprise. Surprise kerja rumah. Jadi cikgu mau kadang kan hari Senin. Jadi cikgu mau nanti hari Jumat kamu pagi cikgu kerja rumah ni. Yang mana cikgu mau kamu pindah satu jadual pembelanjaan dan senaraikan harganya. Maksudnya kamu buatlah barang beras berapa, kamu buat jadual, dan kamu nanti di bawah tu kamu nyatakanlah ini merupakan belanja bulanan keluarga saya pada bulan ini. Begitu. Okay, cikgu. Dia juga mau kamu buat di rumah. Awas tak siap. Tadi senang tu juga tengok muka kamu kan. Habis sudah. Yes. Dia sudah pulang. Jangan. Yang penting kerja rumah ni siap. Dan apa yang cikgu ajar hari ini, cikgu harap kamu faham dan juga aplikasikanlah. Sebab zaman sekarang barang sudah naikkan harganya. Ayam pun hilang, dah tahu di mana hilang. Telur pun habis.
sedangkan bayarnya telur tapi tak tahu pergi mana. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih, jumpa lagi kelas. Oke Cego, terima kasih Cego. Tinggal